Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wassalamuhu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastamsaka bi sunnatihi wa jahada bi jihadi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat meneruskan lagi pengajian kita, yang mana pada minggu-minggu sebelum ni kita membincangkan syarat-syarat sah sembahyang, iaitu pada bab menutup aurat. InsyaAllah kita akan habiskan pada malam ni, iaitu mengenai tutup aurat. Pada minggu yang lepas kita telah bincangkan aurat laki-laki ada 3 tempat. Kemudian laki-laki wajib menutup aurat dalam 2 masa. Dan pada malam ni insya-Allah kita akan baca aurat perempuan yang merdeka. Ada 6 tempat. Berbeza dengan perempuan hamba. Perempuan hamba dia ada aurat dia, tapi berbeza dengan perempuan merdeka. InsyaAllah kalau sempat kita bacalah yang perempuan hamba ni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'una bi'unubihi fi darain. Aurat perempuan merdeka ada 6 tempat. Yang pertama, aurat perempuan dengan laki-laki ajnabi ialah seluruh badan. Walau bagaimanapun tidak wajib baginya menutup muka dan tangan. Adalah haram bagi perempuan ajnabi mendedahkan auratnya kepada laki-laki ajnabi. Begitu juga haram bagi laki-laki ajnabi melihat kepada perempuan ajnabiyah. Yang pertama, tempat yang pertama iaitu aurat perempuan dengan lelaki ajnabi. Kita dengan perempuan yang dapat kita kahwini, sepupu sepapak kita, jiran-jiran kita yang tidak ada hubungan mahram. Ada hubungan saudara tapi bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Sepupu kita dia adalah orang yang ajnabiyah, dan kita serta dia wajib menutup aurat dengan sempurna. Walaupun sepupu kita dah kenal lama sekalipun, daripada kecil lagi kita dah kenal dia, jadi dia pun ambil mudah, take for granted tentang aurat ni. Tak apa, Abang Karim dah lama daripada dulu, kecil-kecil lagi dia aku main. Main kat rumah, main kat padang apa kecil. Tak ada apa dah, setakat tak buka, tak pakai tudung ni tak ada masalah. Setakat pakai baju lengan pendek ni tak ada masalah. Tak boleh segi syaraknya. Sebab dia tu sepupu kita yang wajib menutup aurat dengan sempurna. Sebab apa? Sebab dia dikira orang yang boleh berkahwin dengan kita. Kalau adik-beradik kita tidak ada masalah, itu dipanggil mahram. Ada hubungan darah dengan kita, yang mana kita haram berkahwin dengan dia. Makcik kita pun tak apa. Makcik kita tak pakai tudung, mak saudara kita tak apa, sebab dia tak boleh kahwin dengan kita. Nenek kita tak apa, ibu kita lagi tidak ada masalah. Tapi bagi orang yang boleh berkahwin dipanggil mahram, maka dia termasuk ajnabiyah. Seterusnya, wajib bagi perempuan tutup kat mana? Tutup seluruh badan, melainkan 2 tempat sahaja, muka dan tapak tangan. Tapak tangan ni termasuk pergelangan tangan, termasuk sini. Sebahagian ulama kata kalau dia nak jaga ifah tu, di atas tangan ni pun dia tutup juga, hanya tapak tangan je buka. Sebab tu ada ausat yang pakai tutup sampai sini. Kalau tutup seluruhan itu sunat. Perempuan pakai niqab, hukum dia sunat bagi mazhab Syafi'i. Tapi mazhab lain wajib. Mazhab Syafi'i sunat. Walaupun sunat, kita telah bincang sebelum ni, walaupun sunat tutup muka, niqab, tetapi wajib tutup muka bagi mazhab Syafi'i pada perempuan yang mana wajahnya menimbulkan fitnah. Macam mana fitnah? Terlalu cantik. Apabila terlalu cantik menyebabkan lelaki tengok muka saja pun menyebabkan ada masalah. Apabila bermasalah pada hati, maka ia menyebabkan wajib ke atas perempuan ini untuk menutup wajahnya. Wajib. Dalam mazhab kita lah tu.
Kalau mazhab lain cantik kata cantik, maka dia kena tutup juga. Tapi mazhab Syafi'i dia bagi keringanan bagi perempuan-perempuan yang dah tak berapa nak cantik, rasa dah tua dah, maka dia boleh untuk membuka wajah dia. Tetapi kalau dia tutup juga dapat pahala sunat. Dapat pahala sunat. Tapi insya-Allah pada hari ini semua tutup muka. Laki pun tutup muka, perempuan pun tutup muka. Maksudnya dulu tidak diterima. Sekarang ni walaupun di bawah terdedah pakai skirt, pakai seluar pendek, tapi muka tutup. Maksudnya ada relevan juga apabila menutup muka ni dari segi keduniaan. Akhirat confirm dah dapat pahala. Hukum dia sebegitulah. Maka haram bagi laki-laki ajnabi melihat kepada perempuan ajnabiyah tanpa hajat. Kita nak tengok pada perempuan ajnabiyah tanpa hajat, saja-saja sahaja tengok. Oh cantiknya dia, tengok, haram. Sengaja tengok. Jika mengikut hukum. Kalau ada hajat tidak masalah. Jual beli boleh. Datang perempuan muda cantik, datang nak beli kuih dengan kita, nak beli apa-apa dengan kita, maka waktu tu kita nak tengok, tidak ada masalah sebab ada hajat. Tapi tengok ada had dia, bukan sebarang. Bukan sebarang. Pernah Nabi SAW apabila lalu seorang perempuan, sahabat Nabi ni tengok sekali je, tetapi lama tengok, ikut tengok sampai habis. Maka Nabi SAW ambil kepala dia, putar perlahan-lahan. Maksudnya benda tu adalah haram kalau kita melihat dalam keadaan tanpa ada hajat. Ada hajat tidak ada masalah. Tiap-tiap hari bekerja dengan kita, staff sama dengan kita, jadi nak tak nak terpaksa kena bermuamalat. Tetapi kena ada had. Sebab itulah di Saudi dulu tak dibenarkan perempuan membawa kereta sampai tahap macam tu. Tak membenarkan perempuan membawa kereta. Begitu ketat dia menjaga iffah perempuan ni. Bimbang takut, sebab perempuan ni dipanggil masturah. Masturah apa maksud dia? Orang yang tertutup. Daripada satara yasturu, masturah, benda yang tertutup, yang sepatutnya berada di tempat yang tertutup, bukan terdedah. Tapi hari ini perempuan ni memang terdedah. Dah terdedah pergaulan sosial, terdedah juga aurat. Jadi apabila kita berada di zaman ini, nak tak nak kena jaga kita lah. Kita kena jaga kita lah. Mereka tak jaga. Mereka sengaja nak dedahkan, nak suruh orang tengok seksinya dia, cantiknya dia, putihnya dia. Semua perempuan, bukan semua lah, kebanyakan perempuan nak suruh orang tengok dia sebab dia ni cantik. Sebab tu lah sampai menghabiskan banyak duit, ratusan ringgit tiap-tiap bulan untuk beli make up macam-macam. Mary Kay lah, Mary Jarding lah, macam-macam make up yang mahal-mahal. Untuk apa? Untuk menghiasi kulit muka sahaja, habis ratusan ringgit. Hanya kulit yang senipis ini saja, kalau koyak sedikit saja, macam-macam, ada darah, ada nanah pada kulit ini. Tapi yang tu habis hampir ratusan ringgit. Kalau orang kaya, ribuan ringgit untuk menghiasi wajah biar nampak cantik, biar lelaki tengok, wow, cantik. Sedangkan kalau koyak sedikit kulit yang nipis, yang gebu tadi, tengok ada apa? Ada isi, ada nanah, ada darah yang menjijikkan. Tetapi ramai anak-anak muda kita yang perempuan, wanita kita yang tidak memahami benda ni. Kalau dia faham agama, sekadar wuduk sahaja sudah membadai untuk menghiasi wajah mereka dengan cahaya iman. Tapi sebab tak cantik, kena letak eyeshadow, kena letak bedak powder, bedak asas, foundation powder dan sebagainya, biar nampak cantik lagi. Sebab tu dah dalam Islam ada hukum tabarrush. Tabarrush bermaksud bermakeup-makeup. Haram bagi perempuan bermakeup-makeup sebagaimana bermakeupnya wanita jahiliyah. Wala tabarruja jahiliyah. Jangan kamu bertabarrush, bersolek sebagaimana solekkan wanita jahiliyah. Nak bersolek tidak ada masalah, tapi dengan hak-hak tertentu. Untuk suami silakan, untuk mak ayah silakan. Tetapi untuk perlihatan orang ramai tak boleh. Masalah sekarang ni, kalau ada pengilang ke, kalau ada makan gula, kalau Kelantan panggil makan gula, kalau sini
Kudu dikahwin apa panggil? Ha? Penghilang juga. Ha? Waktu itulah baju yang baru. Siap tempah 2 bulan, 3 bulan sebelum majlis tu dah tempah awal lagi baju. Dah pergilah mana-mana tempat untuk make up. Siap bagi tahu lagi upah kalau anak saudara kita pandai make up. Okey, ingat tu 2 hari sebelum tu dah tempah ni untuk make up. Pergi penghilang. Waktu tu sedangkan tempat itu terdedah. Nak make up lah nak macam mana. Nak guna alat make up yang mahal pun tidak ada masalah. Tapi untuk suami cukuplah. Untuk keluarga. Tapi bukan untuk tontonan umum. Kalau untuk tontonan umum, maka Islam segi syaraknya haram. Lepas tu ustaz, macam mana ni orang ni buat, orang ni buat. Orang tu buat ke, orang ni buat tu, itu bukan masalah hukum. Hukum telah tetapkan garis panduan, ini adalah benda yang tidak dibenarkan. Masalah dia buat ke, dia ni buat ke, bini ustaz buat ke, bini tok guru buat ke, bini pak imam buat ke, itu bukan persoalan. Yang persoalan sekarang segi hukum. Hukum, kita membicarakan hukum. Tak kira sesiapa ni. Tak kira sesiapa. Ustaz, ada kawan kita ni, suami dia tu tok guru besar. Tapi kenapa suami isteri dia bermakeup siap makeup tebal lagi? Bukan masalah individu, masalah hukum. Hukumnya tidak dibenarkan. Dalam mazhab lain lagi ketat. Mazhab Syafi'i ini at least muka boleh tengok. Kalau mazhab lain pergi Pakistan, pergi bahagian Afghanistan, Peshawar, jangan harap nak tengok perempuan. Jangan harap. Dengan pakan dalam mata pun tak boleh tengok. Ada ditebuk-tebuk pula cadar tu ni. Pakai cadar saja. Sampai tahap macam tu. Untuk apa? Untuk jaga iffah. Iffah ni maksud dia maruah perempuan. Begitu Islam mementingkan perempuan supaya tidak diganggu maruah dia. Sehinggalah dalam ibadat pun perempuan dijaga. Apabila perempuan solat dia yang terbaik, solatnya di dalam bilik. Itu solat yang terbaik di dalam bilik. Selepas yang dalam bilik, ranking yang kedua di dalam rumah. Di ruang tamu ke dia boleh solat. Ranking kedua, tapi yang terbaik di dalam bilik. Lepas tu yang nak datang masjid ni, nak datang masjid hanya dibenarkan ketika suami tak mampu nak mengajar agama. Kalau dia ada suami ustaz ke, ulama ke, yang mana suami dia boleh ajar dia, atau dia ni memang seorang ustazah dia, dah tahu hukum hak agama, maka tak wajib dia datang ke masjid. Tetapi kalau dia ni tak pandai, suami dia bukan ulama, bukan ustaz, tak mampu nak ajar tentang darah haid, nifas, istihadah, darah keputihan dan sebagainya, hukum hakam solat pun dia tak tahu, suami dia pun tak pernah ajar dan tak tahu juga, maka wajib dia kena datang belajar. Wajib kena datang belajar. Ketika ini kalau suaminya melarang dia datang ke masjid, hukumnya suami dia berdosa besar. Sebab apa? Sebab suaminya yang menghalang untuk dia menuntut ilmu, sedangkan suaminya tidak mengajar padanya ilmu. Hukum dia berdosa dah si suami itu. Kalau andai kata si isteri tadi tidak memahami ilmu agama, sama ada bab syariat ke, bab tasawuf ke dan sebagainya. Terima kasih mak. Jadi apabila sahaja isteri kita tak pandai, bawa sekali datang masjid. Melainkan kita pandai ajar macam mana bacaan Al-Fatihah yang tepat, yang betul, macam mana hukum hakam solat, macam mana syarat sah solat, syarat wajib solat, rukun solat yang 13, macam mana laksanakan dengan sempurna. Lepas tu macam mana rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi, macam mana nak tahu ilmu tauhid, macam mana nak ilmu tasawuf, macam mana nak jaga hati, macam mana ilmu mengenai sifat mahmudah, mazmumah. Kalau kita tak pandai, wajib kena bawa isteri kita datang masjid surau untuk belajar sekali. Kalau tak, kita akan menanggung segala perbuatan salah, perbuatan dosa isteri kita. Sebab itulah ada dalam kitab Muhimmah fil ilmil hadis, ia bincang panjang benda ni, sehingga kan apabila seorang lelaki tu satu langkah lagi nak masuk ke syurga, kaki kanan dah masuk, kaki kiri berada luar syurga, ketika itu isterinya berada dalam neraka, anak perempuannya berada dalam neraka, anak-anak lakinya berada dalam neraka, panggil bapa, bapa, abi, 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 abah, abah, ayah, ayah, datang sini. Ketika itu kita berpaling, dan memang akan berpaling. Apa hal ni kami kena seksa dalam api neraka?
Kami kena seksa dalam api neraka ni. Kenapa kena seksa? Dulu kami tak semayang. Kami semayang dulu abah. Tapi kami semayang keadaan tak betul sebab abah tak ajar. Kami dulu abah tak pernah ajar tentang aurat. Kami dulu abah tak pernah ajar tentang bersuci. Kami semayang tapi solat dalam keadaan batal. Sebab apa? Tak tahu macam mana nak mandi wajib dengan betul. Macam mana nak bersihkan darah istihadah. Macam mana nak kena darah haid macam mana. Kami tak diajar. Kami tak diajar oleh bapa. Waktu tu dalam kitab Muhimmah, boleh rujuk tuan-tuan, ada dah dalam edisi Rumi sekarang. Ketika ini Allah Ta'ala batalkan balik permit kita nak masuk syurga. Disebabkan apa? Sebabkan kita tidak bertanggungjawab ke atas ahli keluarga kita. Mana dalil ustaz? Surah At-Tahrim, Allah Ta'ala berfirman, ku ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada menjadi ahli neraka. Daripada apa? Daripada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah. Sesungguhnya bahan bakar api neraka itu terdiri daripada manusia-manusia dan juga batu-batu berhala. Jadi kita tengok, cek balik hari ini keluarga kita mana lagi yang tak faham betul-betul hukum syariat. Apabila kita dah ajar dan dia pun dah pandai tetapi dia tidak melaksanakan, dah lepas tanggungjawab kita. No problem. Dah ajar dah nasihat dah bini kita, ayah pakai dah elok, nak keluar rumah tak payahlah pakai wangi-wangi sangat. Kita bukan nak pergi mana-mana pun, nak pergi pasar je, nak pergi Everwin sekejap saja, tak boleh macam ni. Abang pernah dengar ustaz cakap kalau pakai minyak wangi-wangi kuat-kuat ni haram, dosa. Tak nak dengar, tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan dah lepas dah. Itu dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tugas tuan-tuan untuk mencegah melarang. Dia nak buat juga, it's up to you lah. Abang dah larang lah. Waktu ni kita tidak akan didakwa oleh Allah Ta'ala di akhirat kelak. Anak kita pun sama. Daripada kecil dah kita bawa dia datang masjid, datang surau. Tiap-tiap hari kita bagi tahu kat dia, semayanglah alun, angah, semayanglah angah. Dah masuk waktu ni, tengok kejap lagi nak masuk asar dah ni, cepat semayang. Tapi dia buat dono je, buat tak tahu je. Maka ketika ini lepas kita. Sebahagian ulama kata wajib kena suruh anak sembahyang setiap kali masuk waktu. 5 kali sehari lah kena suruh. Nak dengar tak nak dengar, dia semayang ke tak nak semayang, tak apa. Yang penting tuan-tuan dah lepas dah. Tuan-tuan punya tugas. Sebab tuan-tuan ni pemimpin. Kita ni lelaki semua ni pemimpin. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulu an ra'iyatih. Nabi kata, Sahih Bukhari dan Muslim hadis ni. Setiap kamu ada pemimpin dan kamu akan ditanya, dipersoalkan oleh Allah Ta'ala di atas orang yang kamu pimpin. Siapa? Anak bini kita, ahli keluarga kita dan orang-orang yang berada dalam rumah kita. Orang yang berada dalam rumah kita itu adalah sebagai orang dipanggil ahliyah, ahli-ahli keluarga. Waktu tu kita yang menjadi ahli ketua keluarga, wajib kena jaga, wajib kena suruh. Tak nak dengar tak apa, lepas tuan-tuan. Lepas tuan-tuan. Depan Allah Ta'ala nanti keluarga tuan-tuan dakwa, isteri dakwa, maka ketika ini Allah Ta'ala akan menjadi saksi bahawasanya kita telah suruh tetapi mereka tak mahu. Sebab hidayah ni bukan disebabkan dia tu anak ustaz, dia ni anak tok guru, dia ni isteri ustaz, dia ni isteri tok guru, Pak Iman. Tak, hidayah ni daripada Allah. Sebab itulah ada seorang Rasul yang bernama Nabi Nuh AS, isteri dan anak-anak dia tidak mengikut ajaran dia. Dan Nabi SAW sendiri pun, pakcik dia Abu Talib pun tak mengikut ajaran dia. Adakah Nabi tak pandai berdakwah? Tidak. Adakah Nabi Nuh tidak suruh anak dia? Tidak. Sampai saat akhir pun Nabi Nuh panggil lagi, ya bunayya irkab ma'ana, ya bunayya irkab ma'ana. Allah rakamkan perbuatan Nabi Nuh dan juga anak dia dalam Al-Quran. Nabi Nuh seru, dah dakwah-dakwah, tak jadi, tak jalan juga. Last sekali Allah datangkan banjir besar sehingga tenggelam seluruh muka bumi ni. Ketika ini anaknya masih lagi terkapai-kapai berenang dalam laut. Nabi Nuh ketika itu melihat anak-anak, ya bunayya irkab ma'ana, wahai anakku, mai sama-sama dengan bapa. Bersama-sama dengan bapa.
naik atas bahtera ni. Maka anak dia jawab, jangan bimbang bapak pergilah, saya takkan ikut bapak sebab saya akan pergi menuju ke gunung-gunung yang tinggi untuk selamatkan diri. Masih tak nak beriman lagi. Sebab apa? Sebab hidayah itu adalah di sisi Allah, bukan di sisi kita. Tugas kita dakwah, seru, tazkirah, peringatan. Itu tugas kita. Macam masjid, Ustaz Ahmad mengajar, saya mengajar. Tanggungjawab seorang yang alim wajib kena mengajar apa yang dia tahu, jangan ajar yang dia tak tahu. Apabila dia dah mengajar di depan Allah Ta'ala kelak, tidak ada lagi persoalan yang akan ditanya. Sebab apa? Dah lepas dah tanggungjawab. Kalau orang alim berada di satu kampung, sedangkan satu kampung itu ramai yang jahil, yang tak tahu, dia tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai orang yang ada ilmu untuk sebar dan sampaikan, waktu ni Allah Ta'ala akan bertanggungjawabkan. Sebab tu golongan ulama terdahulu yang akan masuk neraka, asfalu fi darki asfalu minan nar, dalam Al-Quran kata. Siapa mereka ni? Golongan munafik. Dan dalam hadis lain menyatakan ulama dulu yang akan masuk neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak menjalankan tanggungjawab dia sebagai orang alim. Dia akan ditanya, dulu kamu duduk satu kampung, ramai orang tak datang semayang, ramai orang tak tahu tentang semayang, kamu ada ajar ke tak? Tak ada. Maka dia orang pertama akan ditanggungjawabkan. Sebab itulah Allah Ta'ala akan persoalkan harta kita, ainama tahsabat, mana tempat kita belanjakan. Ilmu kita, pada siapa kita manfaatkan. Benda ni kena ajar. Oh, kalau macam tu, okey dah saya bukan ustaz, saya bukan ulama, tak perlu. Kena juga sebab kita tahu. Kita tahu ni tuan-tuan. Tak semestinya ulama. Kita yang tahu sedikit sebanyak tentang ilmu agama ni wajib kena sampaikan. Waballighu anni walau ayah, kata Nabi. Sampaikan walaupun satu ayat, bukan satu kitab, satu ayat. Hari ni tuan-tuan dah belajar hukum sekian-sekian bad aurat. Tahu dah tu. Jadi kena sampaikanlah kepada orang lain. Orang lain nak marah ke, nak caci ke, nak hina ke, nak jeh ke, kalau sekarang kata jeh. Nak anuk kita, tak apa. Sebab apa? Sebab urusan kita, perniagaan kita dengan Allah, bukan berniaga dengan dia. Kita berniaga sekarang dengan Allah. Tijaratun lan tabur, perniagaan yang tidak akan rugi. Tidak akan rugi. Walaupun nampak kita dicecer, dihina, dimarah, semua orang tak suka kat kita. Satu kampung tak suka. Dia dulu perangai macam hantu juga. Setakat minum tu 3-4 crack dia seorang. Dulu. Apabila kita pergi dakwah orang pun ungkit kembali asal usul kita dahulu. Dulu sembahyang pun tak pernah. Alah nak ajak, nak dakwah kita punya. Dia dulu macam mana? Lebih hantu daripada kita lagi. Itu tidak ada masalah. Kita bukan berniaga dengan dia. Kita berniaga dengan Allah. Yang bagi pahala pada kita bukan dia, Allah. Kita dah buat dah jalan kerja-kerja Allah, kerja-kerja yang kerja Nabi. Dia tak suka ke tak suka tak apa, tuan-tuan. Tak ada masalah. Dia marah kat kita dapat pahala. Dia dapat hidayah disebabkan kita dakwah, kita dapat pahala juga. Dia benci kat kita dapat pahala. Dia suka kat kita dapat pahala. Dia pukul kita dapat pahala. Dia anuk kita dapat pahala. Dia mengumpat kat kita, lagi banyak kita dapat pahala. Tidak rugi berniaga dengan Allah. Tijaratan lan tabur. Tidak ada kerugian kita berniaga dengan Allah. Yang rugi berniaga dengan manusia. Banyak scammer. Telefon harga 400, dia jual 600. Barang-barang yang murah dia mahal, dia jual terlalu mahal. Benda yang tak elok dia kata cantik ni, bagus ni, belilah, kita beli. Scammer mah. Itu dengan manusia, dengan Allah tidak ada benda tu. Sebab apa? Allahu ghaniyun hamid. Tuhan tu maha kaya. Seakan nak bagi 40 juta bilion kat kita tu, sekelip mata, kun fayakun saja. Setakat nak bagi syurga tu, anytime boleh bagi kat kita. Sebab apa? Allah maha kaya. Batu syurga, kalau sebiji batu tu nak dibandingkan sebiji dunia ni, termasuk macam-macam minyak ke, petrol ke, kereta BMW ke, kereta sport ke, Lamborghini ke, perempuan paling cantik, satu biji batu daripada syurga yang dibuat jalan syurga pun tak mampu lagi nak beli batu syurga tadi. Walaupun kita serah satu dunia ni, satu dunia ni nak banding satu batu syurga, tak dapat. Tapi Allah dah janji untuk bagi syurga pada orang-orang yang beriman, yang menjalankan syariat Allah. Allah dah janji nak bagi.
Adakah Allah memungkir janji? La. Innallah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak sekali-kali menyalahi janji. Jadi jangan bimbanglah, jangan sedih. Wala takhafu wala tahzanu, jangan bimbang, jangan sedih apabila orang marah kat kita, orang cerca kita, orang kata apa-apa kepada kita. Sebab yang memberi mudarat kepada kita Allah Ta'ala. Yang memberi rezeki kaya ke miskin Allah Ta'ala. Jangan kita bimbang, tak apa ustaz, semua tak suka kat saya ustaz sebab saya bagi tahu dia tentang agama, suruh semayang, suruh jaga agama, suruh jaga aurat. Dia tak suka kat saya. Tak apa. Sebab kita berurusan dengan Allah sekarang ni. Pandangan manusia langsung kita tak pandang. Barulah hati kita tenang. Orang mengumpat ke, orang kata apa-apa kita, relax. Sebab apa? Kita berurusan dengan Allah. Baru jiwa tenang. Jiwa tak tenang sebab apa? Sebab kita duk fikir apa manusia cakap. Kita duk fikir manusia cakap, oh orang tu anu aku, orang ni kata berlaku, orang ni mengumpat kat aku, yang ni sebar tentang cerita aku macam-macam, fitnah aku. Sebab kita fikir mulut-mulut manusia. Yang sepatutnya kita kena fikir dengan Allah. Baru jiwa kita tenang. Kalau tak serabut lah. Memang serabut. Sebab apa? Duduk tengok orang tu cakap apa, orang ni cakap apa, jadi serabut terus. Sebab itulah kita kena ingat bahawasanya urusan perniagaan kita dengan Allah. Tu yang kita kena fikir. Urusan lain dengan manusia tidak ada apa-apa. Tidak memberi mudarat. Sejuta orang datang ke rumah kita nak bunuh kita pun, selagi mana Allah Ta'ala halang, tak dapat jadi apa-apa. Tak dapat jadi apa-apa. Tak dapat apa-apa benda yang menyebabkan mudarat pada kita. Tempat yang seterusnya, aurat perempuan semasa ia berada dalam solat ialah seluruh badan kecuali muka dan dua tapak tangan hingga pergelangannya. Memakai sarung tangan tidak membatalkan solatnya. Seluruh kepalanya mesti ditutup dengan rapi supaya sehelai rambut pun tidak kelihatan. Bagi perempuan, kalau dia solat, maka dia kena tutup seluruh rambut dia. Jangan bagi keluar, walaupun 2-3 helai, walaupun sehelai. Itu menyebabkan batalnya solat. Sedangkan dia perasan ada rambut yang keluar tetapi dia solat juga, maka waktu ni hukumnya batal solat, tidak sempurna penutupan aurat bagi perempuan. Begitu juga ketika solat, kalau kain sembahyang, telekung sembahyang perempuan ni, kadang-kadang di dagu ni, kalau yang Indo punya kecil saja, sehingga kan sampai sini dia kain dia, sini ni nampak aurat, tak sempurna lah, kena tutup. Rambut tu kalau boleh pakai dulu terbus ke apa benda ke kepala, baru sarung kain. Jangan bagi keluar. Bimbang-bimbang kalau perempuan yang rambut kerinting ke atau rambut yang tegak ke, dia keluar celah-celah tudung tu. Itu menyebabkan batal lah solat dia, tidak sempurna penutupan aurat. Yang kedua, kaki. Pastikan kain dia tu biar labuh. Sebab apa? Sebab apabila dia sujud, tak nampak kaki. Kalau tak nak labuh pun tak apa, yang penting pakai stocking pun boleh. Pakai stocking, lepas tu semayang, tidak ada masalah. Ni dia pakai kain singkat sehingga waktu dia sujud nampak tapak kaki, batal semayang. Bagi perempuan lah, kaki tidak ada masalah. Jika ada rambut atau bulu di dahi tapi ia bersambung dengan tidak bersambung dengan kepala, maka ialah bukan rambut dan tak payah tutup. Ada rambut kat sini, ada bulu. Bulu ni mungkin dapat asal lagi, kecil lagi, ada bulu kat sini, bukan kat rambut ni, kat sini, maka keluar bulu tu, maka ia tidak ada masalah. Sebab itu bukan termasuk bulu rambut. Bulu hanya di dahi sahaja, ataupun bulu kening ke apa, bulu lain tidak ada masalah. Yang penting lihat rambut sahaja bagi perempuan. Yang ketiga, aurat perempuan dengan laki-laki mahram atau dengan perempuan muslim ialah di antara pusat dan lutut. Selain dari itu, tidaklah haram dilihat oleh perempuan muslim atau mahramnya. Aurat perempuan dengan lelaki mahram, adik-beradik dia, antara pusat dengan lutut. Tetapi ingat, jika tidak ada syahwat bagi kedua-dua, perempuan aurat dia dengan adik-beradik lelaki dia antara pusat dengan lutut. Tetapi itu jika tidak ada syahwat. Contohnya adik yang masih kecil lagi. Kalau adik dia tu umur 20, 18,
Dia tak pakai baju. Perempuan ni kita bincang, bukan lelaki, maka haram dia buka aurat. Tetap kena pakai baju juga. Tetap kena pakai baju. Sebab apa? Sebab hukum dia dah jadi haram apabila menimbulkan fitnah. Aurat perempuan Muslim dengan perempuan kafir, iaitu bahagian anggotanya terdedah semasa bekerja seperti muka, tangan dan kepala, itu sahaja. Dengan perempuan non-Muslim, Bidayuh ke, Bidayuh bukan Islam lah ni, Cina ke, Cina yang bukan Islam lah, non-Muslim, maka aurat dia sekadar rambut, kepala, rambut boleh, tangan ke siku boleh, kaki sikit je boleh, badan dia aurat. Sebab apa? Sebab orang non-Muslim ni, bukan kita kata semua ada yang baik, tapi Islam menjaganya bimbang-bimbang, takut ditanya oleh lelaki non-Muslim ke ataupun lelaki, dia tidak faham tentang aib, tak faham tentang aib. Membuka aib orang ni berdosa. Jadi kalau kita dedahkan seluruh aurat kita ni kepada mereka, bimbang takut mereka ambil gambar ke, selfie ke apa, mereka tak faham tentang aurat. Kita pakai seluar pendek dalam asrama bersama mereka, mereka ambil gambar, lepas tu kita pakai ketat, pakai tanpa singlet, pakai baju dalam saja, dia ambil selfie. Waktu ni bagi kita dengan non-Muslim, aurat dia mesti seluruh badan, melainkan hak-hak tertentu macam kepala, tangan hingga ke siku, kaki sedikit, badan tak boleh. Jangan bagi tunjuk. Bimbang takut ada kurap ke, kudis ke, apa di badan kita, dia tengok, dia beritahu kepada lelaki, kau tahu tak, kau suka kat dia, sebenarnya badan dia tu penuh dengan kurap, penuh dengan kudis. Dia buka aib. Sebab orang bukan Islam, dia tak faham dosa buka aib ni apa semua sekali. Dia tak faham. Dia tak macam kita orang Islam, benda tak boleh aurat ni, tak boleh bagi tahu kat orang. Dia sembarang je bagi tahu kat kawan-kawan lelaki, alah aku duduk satu bilik dengan dia, aku duduk satu dom dengan dia, selalu je aku tengok dia tu bulu ketiak macam-macam. Jadi benda tu fitnah. Sebab tu dengan non-Muslim, perempuan, hak aurat dia seluruh badan kecuali yang bekerja. Rambut boleh dibenarkan, lepas tu tangan boleh, pakai t-shirt boleh, tapi jangan ketat lah, jangan bersesuaian. Aurat perempuan seorang diri, iaitu dubur dan kuburnya. Seorang dia auratnya kubur dan dubur, pakai seluar dalam pun tak apa. Sebab apa? Sebab dia seorang diri. Yang keenam, isteri dengan suami tidak ada aurat, boleh lihat seluruh badan, tetapi hukumnya makruh bagi suami melihat faraj isteri. Makruh sahaja. Nak tengoklah, tapi hukumnya makruh. Sebab tidak ada had aurat antara suami dan isteri.